kita akan pergi lawatan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Ini pasti jenaka hitam. Suara gelak tawa dan rungutan bergema di Dewan Besar Sekolah Antarabangsa Washington, sebuah sekolah menengah elit di New York yang setiap tahun melahirkan anak-anak ahli politik dan jutawan bertaraf negara. Pelajar senior sebelum ini berpeluang melancong ke London, Tokyo atau Lembah Silikon, tetapi kali ini destinasi mereka adalah Malaysia, sebuah negara yang masih dianggap oleh ramai sebagai mundur dan penuh dengan hutan. Para ibu bapa merungut mengapa anak-anak mereka dihantar ke dunia ketiga yang penuh risiko. Beberapa pelajar malah memuat naik di media sosial bahawa ini akan menjadi perjalanan paling teruk dalam hidup mereka. Suasana di lapangan terbang JFK dipenuhi dengan air mata dan pandangan hina, seolah-olah menghantar anak-anak mereka ke medan perang. Namun, tiada siapa yang tahu bahawa perjalanan ini bukan tragedi. Sebaliknya, akan menjadi pengajaran hidup yang besar yang akan membawa remaja Amerika yang sombong ini berhadapan dengan realiti yang membalikkan pemikiran sepanjang hayat dan membuatkan mereka memahami erti negara yang benar-benar moden. Gelak tawa dan rasa tidak puas hati pelajar Washington masih terngiang-ngiang di kepala apabila hari keberangkatan tiba. Suasana di lapangan terbang JFK hampir menyerupai upacara pengebumian. Ramai pelajar memakai pakaian serba hitam, ibu bapa bergenang air mata, bercakap seolah-olah anak mereka akan pergi ke tempat paling berbahaya di dunia. Emily, jika kamu berjumpa sesuatu yang pelik atau rasa tidak selamat, hubungi kedutaan segera, ya nak. Ayahnya, seorang diplomat berpengalaman, berkata dengan suara yang gemetar. Dia menyumbat telefon satelit yang mahal ke tangan anak perempuannya dengan rasa tidak yakin. Malah orang yang pernah mengelilingi dunia sepertinya memandang Malaysia dengan pandangan bimbang. Pesawat menuju ke Kuala Lumpur mengambil masa berjam-jam. Sepanjang perjalanan, suasana dipenuhi dengan kata-kata sinis. Esok kita pasti perlu naik monorail yang penuh sesak ke sekolah, kan? Michael menyindir. Atau makan nasi lemak dengan sambal yang pedas setiap hari? Haha, Alexis ketawa. Setiap kata-kata mencerminkan sikap sombong dan mementingkan diri sendiri. Emily duduk diam, memandang keluar tingkap. Lampu kota New York perlahan-lahan hilang dalam kegelapan. Dia menghela nafas panjang, berfikir bahawa dia hanya perlu menahan penderitaan ini selama seminggu, dan kemudian semuanya akan berakhir. Satu-satunya perkara yang dia bimbangkan ialah cermin mata berjenama yang baru dibelinya. Bagi orang yang rabun dan astigmatisme sepertinya, cermin mata adalah nyawa. Dia tidak pernah menyangka bahawa objek kecil ini akan menjadi simbol pelajaran yang menantinya di Kuala Lumpur. Apabila pesawat mendarat di landasan Clea, jantung semua orang berdegup kencang dengan perasaan aneh bercampur antara ketakutan dan rasa jijik. Ya Tuhan, adakah ini benar-benar Malaysia? Isikan lembut keluar dari rakan sekelas apabila pintu pesawat terbuka. Kawasan udara yang bersih dan terang menyambut mereka, bukan bau debu atau kain lusuh seperti yang mereka bayangkan. Dinding dipenuhi dengan skrin LED yang memaparkan imej. Menara berkembar Petronas yang indah, Sungai Klang pada waktu malam yang bersinar dengan pelbagai warna lampu, dan Laut Langkawi yang biru jernih memantulkan cahaya matahari yang terik. Pelajar Amerika berdiri terdiam, seolah-olah ditampar oleh realiti. Tiada siapa yang berani mengejek lagi. Semasa beratur untuk pemeriksaan imigresen, pengumuman dalam bahasa Inggris yang jelas kedengaran, "Selamat datang pelajar dari Washington International. Sila gunakan lorong pemeriksaan automatik." Semua orang saling berpandangan tidak percaya. Lorong pemeriksaan automatik? Mereka beratur seorang demi seorang, mengimbas pasport, melihat kamera hanya beberapa saat dan pintu gelongsor terbuka. 10 saat sahaja, Michael ternganga. Di JFK, kita perlu menunggu berjam-jam. Tiada siapa yang membantah kerana apa yang mereka lihat di hadapan adalah realiti yang jelas. Setelah melepasi pemeriksaan imigresen, kumpulan pelajar itu berhadapan dengan satu lagi realiti. Anak panah lampu LED di lantai menunjukkan jalan ke tali pinggang bagasi. Dan yang lebih mengejutkan, sebuah robot penyambut tetamu berwarna putih bersih berjalan ke arah mereka. "Selamat datang ke Malaysia. Adakah anda memerlukan sebarang bantuan?" Suara lembut dan bahasa Inggris yang fasih membuatkan anak-anak Amerika terdiam.
Robot itu memberitahu bahawa beg mereka akan keluar di tali pinggang nombor 3 dan kemudian bergerak pergi dengan anggun. Emily menoleh untuk bertentang mata dengan Alexis. Kedua-duanya tidak berkata apa-apa, tetapi hati mereka penuh dengan soalan. Adakah ini negara yang mereka sangka mundur? Selepas mengambil bagasi, pelajar Malaysia berpakaian seragam sekolah yang kemas muncul. Selamat pagi, selamat datang ke Malaysia. Suara manis dan ceria kedengaran bersama senyuman yang ikhlas. Gadis itu memperkenalkan diri, nama saya Melati, pelajar tingkatan 6 dari SMK Sri Perdana. Logat bahasa Inggrisnya hampir seperti penutur asli, malah dia menggunakan selangga remaja Amerika dengan lancar. Ramai pelajar Amerika terkejut dan berbisik, mengapa bahasa Inggris dia lebih baik daripada kita? Apabila keluar lapangan terbang, apa yang menanti mereka adalah pemandangan yang mengubah semua kepercayaan mereka. Jalan yang luas, lampu bersinar terang, kereta beratur dengan teratur. Kereta api yang menghubungkan lapangan terbang meluncur di atas kepala. Pengumuman kedengaran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Bandar ini tidak mundur seperti yang mereka ejek, malah moden dan anggun di luar jangkaan. Emily mengeluarkan teleponnya untuk memuat naik status sekali lagi. Tetapi kali ini dia tidak menulis dengan pandangan menghina. Dia hanya menaip. Saya tidak pasti sama ada ini benar-benar Malaysia. Semuanya kelihatan lebih baik daripada New York. Malam itu, di hotel mewah di tengah Kuala Lumpur, seluruh kumpulan pelajar duduk bersama dengan wajah yang muram. Tiada gelak tawa, tiada sindiran, hanya kesunyian yang menunjukkan bahawa pemikiran dalam hati mereka mula goyah. Dan ini hanyalah permulaan pembelajaran. Perjalanan yang penuh dengan kesombongan telah melangkah ke jalan kebenaran, jalan yang akan mengajar mereka bahawa kemajuan sejati tidak diukur oleh reputasi masa lalu, tetapi oleh kualiti hidup yang dinikmati oleh rakyat setiap hari. Apabila pintu automatik lapangan terbang KLIA perlahan-lahan terbuka, semua pelajar Amerika terdengar nafas mereka sendiri dengan jelas. Di hadapan adalah Dewan Besar yang diterangi oleh lampu emas, siling melengkung tinggi, menjulang seperti kuil moden, dan dinding kaca yang memantulkan bayangan orang yang berjalan dengan teratur. Tiada jeritan, tiada kekacauan, hanya ketenangan yang membuatkan semua orang berasa seolah-olah melangkah ke dunia lain. Pada skrin LED yang besar, imej KLCC pada waktu pagi diselang-seli dengan pantai Pulau Tioman dan hutan hujan Sarawak. Muzik tradisional Malaysia yang diubah suai dimainkan perlahan-lahan, mencipta kesan yang pelik dalam hati pelajar yang pernah mengejek negara ini. Michael, yang biasanya banyak bercakap, terdiam. Alexis mengeluarkan telefon untuk mengambil gambar, tetapi tidak berani memuat naik kata-kata sinis seperti sebelumnya. Di kaunter bagasi, pelajar bertemu dengan pemandangan yang tidak pernah mereka sangka akan lihat. Pegawai lapangan terbang berpakaian kemas, tersenyum dan menyapa dalam bahasa Inggris yang jelas, "Welcome to Malaysia." Kata-kata mudah tetapi penuh dengan keyakinan dan keramahan. Semuanya dikawal oleh teknologi, dari mesin imbasan wajah hingga ke sistem pengesanan bagasi masa nyata. Pelajar Amerika mula saling berpandangan dengan pandangan tidak pasti. Idea bahawa Malaysia adalah negara mundur mula goyah sejak saat pertama. Apabila mereka melangkah masuk ke tandas, pintu automatik terbuka dengan lembut, bau wangi yang bersih menyeruak, bukannya bau hapak. Semua mangkuk tandas dipasang dengan sistem pembasuhan automatik. Beberapa pelajar Amerika ketawa, tidak percaya. Ini lebih baik daripada hotel mewah di New York, bisik Alexis perlahan, tetapi semua orang mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, bunyi mesin yang perlahan kedengaran. Robot pembersih berwarna perak bergerak melalui dengan senyap. Beberapa pelajar terkejut ke belakang, tetapi Michael menunduk untuk membaca tulisan Inggris yang tertera pada mesin, Smart Cleaning Robot, Malaysian Innovation. Dia mengangkat kepala, matanya bergetar. Ini bukan negara yang pernah dia bayangkan sedikit pun. Apabila tiba di tali pinggang bagasi, anak panah lampu LED biru di lantai perlahan-lahan memimpin jalan ke destinasi, seolah-olah berjalan dalam babak filem science fiction. Tidak lama kemudian, semua bagasi muncul tepat pada masanya. Tiada kelewatan, tiada rungutan seperti di lapangan terbang di negara asal mereka. Seorang pelajar berkata dengan suara yang gemetar, "Lapangan terbang ini berkali ganda lebih baik daripada JFK kita." Tiada siapa yang membantah.
Semua orang tahu itu adalah kebenaran. Di luar bangunan lapangan terbang, suasana semakin menggegarkan hati mereka. Bas berhawa dingin yang mewah menunggu, setiap tempat duduk mempunyai skrin peribadi dengan port pengecasan dan Wi-Fi percuma. Anak-anak Amerika ternganga, seolah-olah tidak percaya bahawa itu adalah bas biasa. "Adakah ini benar-benar bas sekolah Malaysia?" tanya Michael dengan suara yang hampir berbisik. Melati, pelajar Malaysia yang menunggu, mengangguk sambil tersenyum. "Ya, ini adalah standard biasa bagi kami." Kata-kata standard biasa membuatkan semua orang terdiam kerana apa yang mereka lihat melebihi standard tertinggi yang biasa mereka di Amerika. Semasa bas bergerak ke tengah Kuala Lumpur, pelajar asing berkerumun di tingkap untuk melihat pemandangan. Bangunan pencakar langit menjulang tinggi, lampu neon dari KL Tower dan pusat membeli belah pavilion memantul di mata mereka. Jalan raya bersih, kereta bergerak dengan teratur. Semuanya bertentangan dengan kekacauan yang mereka bayangkan. Apabila bas melintasi jambatan pintasan KL, angin malam bertiup melalui, bunyi sungai Klang menghempas tebing perlahan-lahan. Lampu dari Masjid Negara bersinar seperti permata. Emily terhenti bernafas seketika. Pemandangan yang dilihatnya terlalu indah dan tenang untuk digambarkan. Tidak lama kemudian, bas tiba di SMK Seri Perdana. Apa yang terpapar di mata mereka bukan bangunan lama seperti yang mereka jangkakan, tetapi bangunan moden yang direka dengan kaca dan keluli. Padang rumput hijau yang dipotong rapi berlatar belakang kolam renang dalaman. Dewan besar penuh dengan cahaya hangat. Pelajar Amerika berdiri kaku, tiada siapa yang berkata apa-apa. Semua orang tahu bahawa kesombongan dalam hati mereka mula retak. Ini adalah kejutan pertama yang diberikan oleh Malaysia, kejutan yang bukan disebabkan oleh ketakutan atau kemiskinan, tetapi disebabkan oleh kemajuan sejati yang tidak pernah mereka sangkakan. Malam itu, Emily menulis dalam buku notanya sebelum tidur. "Saya tidak dapat menafikan lagi. Malaysia bukan imej yang pernah saya hina. Apa yang saya lihat hari ini membuatkan saya berasa kecil secara aneh, dan ini baru hari pertama. Saya tidak dapat bayangkan apa lagi yang akan diajar oleh hari-hari seterusnya." Pagi keesokan harinya, cahaya matahari pagi menyinari bangunan sekolah berwarna putih bersih. Bunyi kicauan burung dan angin lembut bertiup melalui padang rumput. Anak-anak Amerika yang baru tiba masih penuh dengan kejutan. Dan apabila mereka melangkah masuk ke kawasan sekolah SMK Seri Perdana, ia seperti melangkah ke dunia yang tidak pernah mereka sangka akan temui di Malaysia. Dewan utama dihiasi dengan karya seni pelajar. Lukisan KLCC, gambar hitam putih pasar seni, dan arca yang dibuat daripada bahan kitar semula. Setiap karya penuh dengan kreativiti dan kesungguhan. Sebaik sahaja melangkah masuk ke Dewan Perhimpunan, mereka disambut dengan koir pelajar. Lagu-lagu dalam bahasa Inggeris dinyanyikan dengan merdu, tanpa cacat cela, diikuti dengan persembahan tarian tradisional Malaysia yang digabungkan dengan tarian moden. Di belakang pentas, muncul imej hologram, Istana Negara, dan Kampung Budaya Sarawak berselang-seli dengan menakjubkan. Alexis berbisik kepada Emily, "Adakah ini benar-benar hasil kerja pelajar sekolah menengah?" Emily hanya mampu mengangguk dalam kehairanan. Selepas sambutan yang hebat, mereka dipasangkan dengan pelajar Malaysia untuk menjadi rakan pembimbing sepanjang minggu. Emily dipasangkan dengan Melati, gadis dengan senyuman manis yang fasih berbahasa Inggris. "Saya akan bawa awak melihat perpustakaan sekolah," kata suara ceria Melati, penuh dengan kebanggaan. Apabila pintu perpustakaan dibuka, pelajar Amerika hampir terhenti bernafas. Di hadapan mereka adalah perpustakaan 3 tingkat yang dipenuhi dengan puluhan ribu buku, komputer, dan tablet yang disusun untuk kegunaan pelajar. Yang penting, perpustakaan ini dibuka 24 jam. Pelajar boleh tinggal, belajar, dan membuat penyelidikan walaupun pada waktu malam. Di Amerika, perpustakaan sekolah kami tutup pada jam 5 petang, kata Michael perlahan. Tetapi tiada siapa yang ketawa, kerana semua orang tahu bahawa apa yang mereka lihat di hadapan mereka terlalu besar untuk dihina. Kemudian, Melati membawa mereka ke bilik darjah AI. Di sini, setiap pelajar mempunyai tablet yang dihubungkan ke sistem guru maya. AI akan menganalisis kelemahan dan kekuatan pelajar dan menyesuaikan pembelajaran secara khusus untuk setiap orang. Pelajar Amerika berdiri ternganga.
Ini masa depan, tetapi mengapa ia berada di Kuala Lumpur, bukan New York? Tiada siapa yang dapat menjawab soalan itu. Tiba masa kelas matematik, pelajar Malaysia duduk beratur dengan teratur. Semua orang fokus mendengar, tidak bising. Dan apabila guru memberikan soalan, pelajar Malaysia mengangkat tangan dengan yakin. Perbualan penuh dengan istilah teknikal peringkat tinggi. Masalah yang mereka selesaikan adalah kalkulus dan graf 3D yang setara dengan kursus universiti tahun pertama di Amerika. Michael, yang pernah menganggap dirinya yang paling pandai di kelas, duduk diam, peluh membasahi dahinya. Dia mula faham bahawa kepandaiannya tidak selalunya hebat. Tiba masa makan tengah hari, pelajar Amerika dibawa ke kantin. Apa yang menanti mereka adalah bufet antarabangsa. Terdapat makanan Malaysia seperti nasi lemak, rendang, satai, makanan Jepun, makanan Eropah, dan pilihan vegetarian semuanya disediakan oleh chef profesional dan termasuk dalam yuran sekolah. Anak-anak Amerika berdiri terkejut. Di sekolah kami perlu membayar beratus-ratus dolar tambahan tetapi hanya mendapat pizza keras atau sandwich sejuk. Emily mencuba rendang daging buat kali pertama. Matanya membulat, rasanya kaya, pedas dan wangi rempah. Dia tidak dapat percaya bahawa itu adalah makanan sekolah. Semasa makan, pelajar Malaysia berbual dengan mesra. Ramai yang boleh bertutur dalam 2,3 bahasa. Ada yang belajar bahasa Cina, ada yang belajar bahasa Jepun, dan ada yang fasih berbahasa Perancis. Awak semua boleh bertutur dalam berapa bahasa? Tanya Melati sambil tersenyum. Emily terdiam sebelum menjawab. Hanya bahasa Inggeris dan sedikit Sepanyol. Rasa malu merebak di seluruh meja. Mereka mula sedar bahawa merekalah yang sebenarnya mundur. Pada sebelah petang, mereka melawat makmal sains. Peralatan lengkap dan moden, malah terdapat makmal biologi yang boleh membiak sel hidup. Pelajar Malaysia sedang melakukan projek penyelidikan kecil mereka sendiri, topiknya mengenai tenaga bersih dan kitar semula plastik. Alexis melihat dengan mata cemburu. Kerana di Amerika, sekolahnya masih menggunakan kaedah eksperimen asas dari abad yang lalu. Apabila hari berakhir, Melati dan rakan-rakannya menjemput anak-anak Amerika untuk melihat kelab pelajar. Di dalamnya terdapat bilik latihan muzik, studio penggambaran, bilik siaran radio, dan sudut kerja bersama untuk syarikat permulaan kecil. Suasana penuh dengan tenaga kreatif. Pelajar Malaysia berdiri menjelaskan pelbagai projek dengan yakin. Emily berasa seolah-olah ditarik keluar dari mimpi. Ini bukan Malaysia yang pernah dia sangka akan temui. Tetapi ia adalah pentas yang mencerminkan bahawa belia Malaysia penuh dengan keupayaan, usaha, dan kebanggaan terhadap akar umbi mereka. Malam itu, semasa duduk di asrama, Emily menulis dalam buku notanya, "Saya pernah percaya bahawa kami adalah negara terbaik. Tetapi hari ini saya telah belajar bahawa kehebatan bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Ia adalah hasil kerja keras, disiplin, dan keterbukaan untuk belajar. Apa yang saya lihat di sekolah Malaysia adalah pelajaran kerendahan hati dan saya tahu bahawa kami tidak lebih hebat daripada orang lain." Keesokan paginya, apabila konvoi bas mewah bergerak ke negeri Perak, suasana di sekeliling berubah dari bangunan pencakar langit dan pusat membeli belah besar di Kuala Lumpur kepada bukit bukau hijau yang subur, kabus tergantung di atas sawah padi, dan bau harum tanah selepas hujan yang baru berhenti. Pelajar dari Amerika yang pernah hidup dalam metropolis yang sibuk, mula membuka mata mereka kepada dunia lain yang tidak pernah mereka sangka akan seindah ini. Bas berhenti di sebuah kampung kecil yang merupakan sebahagian daripada program pertukaran budaya yang diatur oleh Sekolah Malaysia. Lebih 50 penduduk kampung keluar menyambut dengan senyuman dan salam yang sopan. Mereka membawa bunga segar untuk digantung di leher tetamu yang datang. Bunyi kompang bergema serentak, membuatkan pelajar asing berasa seolah-olah dibawa ke dunia lain yang penuh dengan kehangatan dan keikhlasan. Jessica, gadis yang pernah memuat naik di media sosial bahawa ini akan menjadi perjalanan paling teruk, adalah orang pertama yang mengangkat telefon untuk mengambil gambar. Tetapi kali ini, dia tidak mengambil gambar untuk mengejek atau menyindir seperti sebelumnya, sebaliknya mengambilnya dengan rasa teruja yang sebenar. Dia berkata perlahan, "Saya tidak tahu Malaysia boleh menjadi seindah ini."
Kata-kata itu membuatkan rakan-rakan yang berdiri di sebelahnya terdiam dan melihat sekeliling dengan lebih teliti. Selepas sambutan cara Malaysia, pelajar dibahagikan untuk tinggal bersama keluarga angkat di kampung itu. Rumah yang mereka tinggali tidak mempunyai kolam renang atau penghawa dingin, tetapi mempunyai rumah tradisional Melayu yang diperbuat daripada kayu, bertiang tinggi, bumbung atap, dan angin sejuk bertiup sepanjang hari. Yang penting, terdapat senyuman pemilik rumah yang bersedia berkongsi segala-galanya, walaupun mereka tidak mempunyai banyak. Malam itu, semua orang dijemput untuk menghadiri kenduri. Penduduk kampung duduk mengelilingi tikar yang dibentangkan di atas lantai, menyusun makanan tempatan seperti nasi lemak, rendang, satai, dan pelbagai jenis sayur-sayuran segar. Ramai pelajar Amerika teragak-agak untuk menggunakan tangan untuk mengambil makanan atau makan nasi dengan tangan kosong. Tetapi apabila melihat penduduk kampung melakukannya dengan semula jadi dan senyuman yang ikhlas, keraguan itu perlahan-lahan hilang. Ini adalah makanan yang paling ringkas tetapi paling bahagia dalam hidup saya, kata David, seorang pelajar lelaki tinggi lampai yang pernah mengejek bahawa orang Malaysia menunggang gajah dan bukannya kereta tanpa rasa malu. Dia duduk di sebelah seorang budak lelaki kampung berusia 10 tahun yang berkongsi sekeping ayam goreng terakhir dengannya tanpa teragak-agak. Perasaan hangat menyelinap masuk ke dalam hatinya yang tidak pernah dirasai dari restoran mewah di New York. Malam itu, ketika semua orang duduk mendengar musik tradisional yang dimainkan oleh penduduk kampung dengan alat musik seperti serunai dan rebana, bunyi alat musik tradisional bergema di tengah ketenangan lembah. Perasaan yang pernah dipenuhi dengan kesombongan dan pandangan menghina pelajar asing mula cair sedikit demi sedikit. Jessica menutup mata dan mengucapkan ayat yang tiada siapa sangka akan keluar dari mulutnya. Mungkin kemodenan tidak bermakna bangunan pencakar langit atau kereta mewah, tetapi ia bermakna hati yang tahu berkongsi dan kebahagiaan yang ringkas. Kata-kata itu bergema seperti pengisytiharan di tengah bulatan. Semua orang diam dan menoleh memandangnya. Senyuman penduduk kampung yang duduk di sekeliling semakin memenuhi suasana dengan kesyukuran. Sebelum tidur pada hari itu, setiap pelajar pulang ke rumah angkat mereka. Pemilik rumah membentangkan tilam nipis di atas lantai kayu. Bunyi cengkerik bergema dari sawah di luar. Bintang berkelipan memenuhi langit. Pelajar Amerika, yang biasa dengan lampu kota besar dan penghawa dingin mahal, berasa bahawa ini adalah malam yang paling tenang dan hangat dalam hidup mereka. Dan itu adalah kali pertama mereka mula membuka hati kepada realiti Malaysia, bukan dengan penerangan, bukan dengan pengajaran, tetapi dengan menyentuh kehidupan sebenar yang ringkas dan penuh dengan hati. Hari baru bermula dengan bunyi kokokan ayam dan cahaya matahari hangat yang menyelinap melalui celah kayu rumah Melayu. Pelajar dari Amerika yang pernah merungut bahawa tempat ini kuno dan tanpa kemudahan bangun dengan rasa lebih segar daripada yang pernah mereka rasai di hotel mewah di New York. Jessica berjalan keluar ke balkoni melihat seorang wanita tua, ibu angkat, sedang duduk menumbuk sambal dengan gigih. Bau herba Malaysia merebak ke seluruh rumah. Bau serai, halia, daun limau purut bercampur menjadi satu aroma unik yang tidak pernah dia rasai sebelum ini. Wanita tua itu menjeling padanya dan tersenyum, sebelum berkata dalam bahasa Inggris yang ringkas, "Come, help me." Jessica terdiam seketika sebelum melangkah masuk dan duduk di sebelahnya, mencuba menumbuk sambal dengan tangan yang tidak biasa. Tangannya bergetar dan cili terpercik keluar, tetapi gelak tawa wanita tua itu memenuhi suasana dengan kehangatan. Dia segera merasakan bahawa ini adalah pembelajaran yang tiada dalam mana-mana buku teks. Sementara itu, David dan dua rakan lelakinya dibawa oleh penduduk kampung untuk membantu menuai padi di sawah. Matahari mula meninggi, sinarnya menyinari tangkai padi emas yang melambai di tiup angin. Mereka memakai topi mengkuang yang disediakan oleh penduduk kampung, memegang sabit buat kali pertama. Walaupun tidak biasa, mereka perlahan-lahan mengikut ajaran penduduk kampung. Peluh mengalir di wajah mereka, tetapi hati mereka berasa sesuatu yang baru. David menoleh kepada rakannya. Ini adalah kerja yang membuatkan saya menghormati orang yang pernah kita pandang rendah. Hanya dalam satu pagi, mereka belajar bahawa setiap biji nasi yang mereka makan datang daripada kerja keras dan titik peluh yang sebenar, bukan hanya dibeli dari pasar raya. Pada sebelah petang,
Anak-anak dibawa melawat sebuah sekolah kecil di kampung itu. Sekolah kayu lama dengan hanya beberapa bilik darjah. Pelajar Malaysia duduk beratur di atas tikar lama. Guru menggunakan papan hitam yang catnya mula mengelupas, tetapi di mata setiap kanak-kanak penuh dengan semangat untuk belajar. Pelajar dari Amerika terdiam seketika apabila melihat pemandangan ini, sebelum guru besar menjemput mereka untuk mencuba mengajar bahasa Inggeris kepada kanak-kanak. Jessica, yang pernah menjadi yang paling sombong, adalah orang pertama yang bangun untuk menulis huruf Inggeris di papan hitam, ABC. Kanak-kanak bertepuk tangan dengan teruja. Walaupun sebutan mereka tidak jelas, semua orang tersenyum dengan ikhlas. Air mata bergenang di mata Jessica tanpa disedari. Dia menoleh kepada rakan-rakannya. Mereka hanya ada ini, tetapi mereka belajar dengan hati yang lebih besar daripada kita. Suasana hangat itu membuatkan kesombongan yang pernah menjadi penghalang antara mereka dan Malaysia perlahan-lahan runtuh. Malam itu, terdapat upacara bersanding yang dianjurkan oleh penduduk kampung untuk memberkati rombongan. Semua orang dijemput untuk duduk mengelilingi. Orang tua kampung mengikat benang putih di pergelangan tangan sambil mendoakan dalam dialek tempatan. Walaupun mereka tidak faham, perasaan yang disampaikan melalui mata dan suara doa itu lebih jelas daripada sebarang kata-kata. Jessica dan David saling bertentangan mata sebelum kedua-duanya mengangkat tangan untuk salam cara Malaysia dengan kekok, tetapi itu menarik senyuman dari seluruh penduduk kampung. Pelajar Amerika yang pernah mengejek orang Malaysia yang percaya kepada perkara karut duduk diam, merasakan tenaga kepercayaan dan kehangatan yang tidak pernah mereka temui dalam kehidupan kota besar. Keesokan paginya, rombongan pelajar dibawa naik ke Bukit Larut untuk melawat sebuah tempat ibadat yang megah di atas bukit. Bunyi loceng bergema, angin sejuk bertiup melalui bendera yang berkibar. Suasana suci membuatkan semua orang berjalan senyap secara otomatik. Apabila sampai ke kawasan utama, David berhenti kaku. Dia melihat seorang imam sedang duduk dengan tenang di tengah halaman. Pemandangan itu mengingatkannya kepada kekacauan dirinya sendiri di New York yang penuh dengan bunyi kereta, musik, dan pengejaran kejayaan. Dia berbisik, mungkin kedamaian adalah kemewahan yang sebenar. Jessica berdiri di sebelahnya. Air mata bergenang lagi. Dia mula menyedari bahawa negara yang pernah dia pandang rendah mempunyai sesuatu yang berharga yang mengisi hati lebih daripada membeli belah di mana-mana pusat membeli belah mewah. Sebelum pulang dari kawasan bukit, bas berhenti untuk mereka melihat cara hidup orang asli atau penduduk kampung di lereng bukit. Kanak-kanak berlari bermain dengan senyuman yang ceria. Walaupun tiada telefon bimbit atau pakaian berjenama, senyuman itu adalah yang paling ikhlas. Pelajar Amerika yang pernah berfikir bahawa kebahagiaan mesti datang dari wang dan harta benda melihat kebenaran di hadapan mereka. Jessica mengeluarkan buku notanya dan menulis dengan tulisan yang gemetar. Malaysia has taught me wealth is not in pockets but in hearts. Malam itu adalah malam yang paling istimewa di kampung. Penduduk kampung mengadakan persembahan tarian tradisional. Lampu suluh menerangi halaman tanah. Anak-anak Amerika dan anak-anak Malaysia duduk bersama. Gelak tawa bergema bercampur baur. Kanak-kanak yang pernah dipisahkan oleh tembok budaya menjadi rakan tanpa perlu menggunakan bahasa. Jessica dan David melihat sekeliling. Mereka mula faham bahawa perjalanan ini bukan hukuman, tetapi pengajaran hidup terbesar yang pernah diberikan oleh sekolah dan ibu bapa mereka. Dan pada malam itu, semua orang berjanji dalam hati bahawa apabila mereka kembali ke Amerika, mereka tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Selepas malam terakhir di kampung, semua orang dalam rombongan berasa sedih kerana terpaksa meninggalkan tempat itu. Cahaya pagi perlahan-lahan menyinari sawah. Bunyi loceng tempat ibadat kedengaran bersama dengan kokokan ayam, sebuah imej yang melekat dalam ingatan pelajar Amerika secara mendalam. Jessica berdiri di tepi sawah. Dia melihat penduduk kampung sedang menyediakan kerbau untuk membajak sawah. Gelak tawa kanak-kanak yang berlari di batas sawah seperti lagu yang tidak berkesudahan. Hatinya, yang pernah dipenuhi dengan rasa tidak puas hati dan pandangan menghina, menjadi tenang secara aneh. Dia menoleh kepada David perlahan-lahan. Saya tidak percaya bahawa negara yang pernah saya anggap mundur telah mengajar saya lebih banyak tentang kehidupan daripada yang pernah New York lakukan.
David mengangguk perlahan, suaranya ikhlas. Mungkin kita tidak datang ke sini untuk mengubah Malaysia, tetapi untuk membiarkan Malaysia mengubah kita. Bas yang menjemput mereka bergerak keluar dari kampung. Laluan yang melintasi bukit dan sungai membuatkan semua orang di dalam bas duduk diam. Masing-masing tenggelam dalam fikiran mereka sendiri. Apabila tiba di Ipoh, Penang, sebuah bandar yang sibuk dengan pelancong, mereka berjalan melalui jalan-jalan yang sibuk. Lampu neon dan bunyi musik bergema. Tetapi daripada berasa teruja seperti hari pertama tiba, Jessica berasa aneh. Seolah-olah perkara-perkara ini bukan lagi kebahagiaan sebenar. Dia berhenti melihat kedai menjual kraft tangan. Melihat seorang wanita tua sedang duduk menenun kain batik dengan penuh perhatian. Di sebelahnya, seorang gadis membantu menghulurkan benang. Dia teringat ibu angkat di kampung yang menumbuk sambal. Dia teringat guru di sekolah kecil yang menggunakan kapur lama untuk menulis di papan hitam. Dia teringat upacara bersanding yang hangat. Air mata bergenang di matanya tanpa disedari. Malam itu, mereka menginap di sebuah rumah tamu tepi Sungai Perak. Bunyi air mengalir membuatkan suasana tenang berbanding bunyi kereta yang sibuk di New York. Semua pelajar berkumpul di balkoni kayu. Hanya cahaya pelita yang menerangi. David adalah orang pertama yang berkata, "Kita patut melakukan sesuatu agar apa yang kita pelajari di sini tidak hilang." Rakan lain menjawab, "Ya, saya tidak mahu kembali kepada kehidupan yang penuh dengan persaingan dan kemewahan yang sama." Jessica duduk memeluk lutut. Dia berkata dengan suara yang gemetar, "Mungkin apa yang patut kita bawa pulang bukanlah cenderamata atau gambar, tetapi hati kita yang telah berubah." Semua orang terdiam lagi, seolah-olah sedang mengukir kata-kata itu ke dalam hati. Keesokan harinya, mereka berpeluang melawat seorang ustaz yang dihormati di sebuah masjid di tengah bandar. Ustaz itu hanya tersenyum dan berkata dengan suara yang lembut, "Manusia dilahirkan bukan untuk mengumpul harta benda di luar diri, tetapi untuk belajar mengumpul kebaikan di dalam hati. Harta benda semakin dikumpul, semakin berat, tetapi kebaikan di dalam hati semakin dikumpul, semakin ringan." Ayat ini pendek tetapi menggegarkan hati semua orang dengan kuat. David menutup mata untuk meresapi kata-kata itu, sementara Jessica menitiskan air mata lagi tanpa disedari. Apabila hari-hari berlalu, perjalanan mereka hampir berakhir. Semua orang perlu kembali ke Kuala Lumpur untuk bersiap sedia menaiki pesawat pulang. Sebelum menaiki kereta api dari Ipoh, Penang, kanak-kanak dari kampung tempat mereka tinggal datang untuk menghantar mereka. Mereka memegang bunga tempatan kecil, gelak tawa, dan kata-kata Melayu yang mudah seperti bye atau jumpa lagi membuatkan hati pelajar Amerika lebih hangat daripada hadiah mahal manapun. Jessica memeluk erat seorang gadis kecil dan berkata dengan suara yang gemetar, "I'll never forget you." Di dalam kereta api yang bergerak melalui sawah dan bukit, semua orang diam melihat keluar tingkap. Pemandangan langit Malaysia pada waktu senja berwarna oranye keemasan menyinari sawah seperti lukisan. David menulis dalam buku notanya, "Kami memulakan perjalanan ini dengan kesombongan, tetapi kami kembali dengan kerendahan hati." Jessica menyambung di bawahnya, "Malaysia tidak mengubah dunia, tetapi Malaysia mengubah dunia di dalam hati saya." Apabila tiba di Kuala Lumpur, mereka berpeluang melawat Istana Negara. Kehebatan dan kemegahan seni bina Malaysia membuatkan semua orang terpegun. Tetapi perkara yang paling menggegarkan adalah apabila mereka mendengar kisah pemimpin Malaysia pada masa lalu yang berkorban untuk mengekalkan perpaduan negara. Pemandu pelancong berkata bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang dibentuk daripada pelbagai kaum yang bersatu, mempunyai pemimpin yang berani dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Semua pelajar memandang pemandu pelancong dengan mata penuh hormat. Mereka mula faham bahawa keberanian dan kepercayaan adalah kuasa yang membolehkan negara seperti Malaysia berdiri teguh di tengah badai sejarah. Sebelum menaiki pesawat pulang, Jessica menoleh kepada rakan-rakannya dan berkata, "Kami datang ke sini kerana kami fikir kami akan mengajar sesuatu kepada mereka, tetapi sebenarnya merekalah guru kami." David menambah, "Malaysia membuatkan kami tahu bahawa kekayaan tidak diukur oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh apa yang diberikan, dan menjadi manusia sejati bukanlah mempunyai kuasa ke atas sesiapa, tetapi berdiri teguh dengan kerendahan hati dan menghormati orang lain."
Kata-kata ini adalah ringkasan perjalanan yang mengubah mereka sepenuhnya. Apabila pesawat naik ke langit, Kuala Lumpur perlahan-lahan mengecil sehingga menjadi hanya titik cahaya di kejauhan. Tetapi di hati semua orang, Malaysia tidak mengecil sama sekali, malah semakin besar sehingga memenuhi hati mereka. Mereka berjanji kepada diri sendiri bahawa apabila mereka kembali ke Amerika, mereka tidak akan melupakan pelajaran dari bumi ini. Mereka akan hidup dengan nilai, menghormati orang lain, dan tidak melupakan bahawa kebahagiaan sejati terletak pada kesederhanaan dan keikhlasan. Dan dari perjalanan ini, sekumpulan pelajar dari Amerika telah pulang ke rumah dengan hati yang tidak sama lagi. Apabila pesawat mendarat di lapangan terbang di Amerika, kumpulan pelajar itu kembali dengan beg pakaian yang sama, tetapi hati yang berbeza. Jessica, gadis yang pernah memandang ke atas dengan kesombongan, melangkah keluar dari pesawat dengan mata yang lebih lembut. Dia melihat ibu bapa yang menunggu dengan senyuman, tetapi kali ini dia tidak berlari untuk menunjukkan cenderamata atau bercerita tentang kemewahan. Sebaliknya, dia memeluk ibu bapanya erat, air mata mengalir tanpa disedari, dan berkata perlahan, "Terima kasih kerana menghantar saya ke Malaysia, kerana di sana membuatkan saya mengenali nilai kasih sayang dan kehangatan keluarga." David, remaja yang pernah mementingkan diri sendiri, kembali dan duduk melihat rumahnya dalam diam. Dia tidak membuka permainan, tidak memasang musik yang kuat seperti biasa, tetapi mengeluarkan buku notanya dan menulis. Rumah sebenar bukanlah tempat tinggal, tetapi tempat di mana hati berasa tenang, dan saya menemui jawapan itu di Malaysia. Beberapa minggu kemudian, sekolah di Amerika mengadakan acara pembentangan pengalaman pertukaran. Seluruh dewan senyap apabila mendengar Jessica dan rakan-rakannya bercerita tentang kampung kecil yang tidak mempunyai jalan berturap pun, tetapi penuh dengan senyuman dan kehangatan. Jessica berkata, "Di hadapan semua orang, Malaysia tidak membuatkan saya berasa miskin, tetapi membuatkan saya berasa bahawa saya pernah kekurangan perkara yang paling penting, keikhlasan dan kerendahan hati." Tepukan gemuruh bergema di seluruh dewan. Kanak-kanak yang pernah mengejeknya menoleh memandang dengan rasa kagum, kerana tiada siapa yang percaya bahawa kata-kata ini akan keluar dari mulut Jessica. Selepas acara itu berakhir, mereka mula mengubah gaya hidup. Ramai yang beralih untuk membantu kerja amal, ada yang menyertai aktiviti kemasyarakatan, dan yang penting, semua orang kembali mempunyai hubungan yang lebih hangat dengan keluarga. Jessica berhenti membelanjakan wang untuk barangan mewah. Dia memilih untuk membeli bunga kecil untuk dibawa pulang, bukannya beg berjenama mewah, dan berkata kepada ibunya, "Ibu, kebahagiaan sebenar tidak terletak pada harganya, tetapi pada makna yang kita berikan." David menghabiskan masa lapangnya membantu di dapur sup untuk gelandangan. Dia berkata kepada rakannya, jika orang Malaysia di kampung kecil masih boleh berkongsi walaupun mereka tidak mempunyai banyak, apa alasan yang kita ada untuk tidak berkongsi sedangkan kita mempunyai lebihan? Masa berlalu, kenangan dari Malaysia masih kekal di hati mereka. Setiap kali melihat langit senja keemasan, mereka akan teringat sawah padi di Perak. Setiap kali mendengar gelak tawa kanak-kanak, mereka akan teringat sekolah kecil di kampung. Dan setiap kali berasa kecewa, mereka akan teringat ajaran ustaz yang dihormati, kumpul kebaikan di dalam hati. Kerana itulah yang akan kekal bersama sepanjang hayat. Pelajaran dari bumi Malaysia telah membentuk mereka menjadi orang baru, orang yang bukan sahaja melihat dunia dengan mata, tetapi dengan hati. Orang yang bukan sahaja mencari kejayaan, tetapi juga mencari makna. Orang yang bukan sahaja mahu memiliki, tetapi juga mahu menjadi. Ini adalah kisah sekumpulan pelajar yang memulakan perjalanan dengan kesombongan, tetapi kembali dengan kerendahan hati. Kisah kanak-kanak yang pernah mengejek orang lain, tetapi belajar untuk tersenyum dengan ikhlas. Kisah hati yang pernah kering, tetapi menjadi subur dengan kehangatan dari bumi Malaysia. Dan ini adalah soalan terakhir yang ingin ditinggalkan oleh kisah ini kepada semua orang. Nilai hidup Anda. Adakah Anda akan mengukurnya dari apa yang Anda miliki, atau dari apa yang Anda pelajari dan kongsi? Jika Anda tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk mengikuti saluran kami agar tidak terlepas kisah inspirasi dari setiap pelosok dunia, kerana kadang-kadang, perjalanan paling jauh bukanlah pergi ke negara lain, tetapi perjalanan ke dalam hati diri sendiri.